Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Bersua untuk kelas sains bersama Cikgu Azli. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar kemahiran proses sains ataupun KPS. Okey, baiklah. Masih ingat kamu tentang KPS? Okey, kamu telah mempelajari 6 KPS di tahun 3 dan kita juga telah membuat ulang kaji pada minggu lepas 6 KPS yang telah kita pelajari. Okey, masih ingatkah kamu? Okey, baiklah. KPS yang kita telah pelajari yang pertama ialah memerhati, iaitu kamu menggunakan 5 deria untuk mengumpulkan sesuatu maklumat. Okey, yang kedua, mengelas, mengumpul objek mengikut persamaan dan perbezaan. Yang ketiga, KPS yang ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor, iaitu kita menggunakan unit dan alat piawaian. Okey, contohnya kita nak mengukur luas, kita nak ukur isi padu, kita nak ukur jisim. Okey, yang keempat, kita membuat inference, iaitu kita memberikan sebab berdasarkan tentang sesuatu fenomena. Okey, contoh mudah. Kamu lihat ada pokok yang layu. Okey, kenapa pokok itu layu? Okey, mungkin sebab pokok itu tidak disiram. Okey, yang kelima ialah meramal. Okey, meramal ia bermaksud kita meneka sesuatu perkara yang belum berlaku secara saintifik. Okey, dan yang keenam ialah berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ni sangat penting, di mana kamu tadi sudah tahu memerhati, kamu sudah boleh mengelas, kamu dah boleh mengukur dan menggunakan nombor, kamu dah membuat inference, meramal. Jadi macam mana kita nak bentangkan maklumat yang telah kamu dapat perolehi tadi mengikut kaedah yang paling sesuai. Okey, baiklah. Untuk tahun 4, kita masih ada 6 KPS lagi. Okey, jadi tadi kamu telah tahu 6 KPS. Jadi untuk tahun 4, kita akan belajar lagi, iaitu KPS seterusnya ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kita boleh mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, kita akan belajar satu per satu. Okey, untuk hari ini kita akan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apa itu menggunakan perhubungan ruang dan masa? Okey, kamu ingat akronim ini, iaitu akronim UPM. Okey, UPM, U memerihalkan tentang perubahan. U, perubahan. P ialah parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat. Dan M pula ialah mengikut urutan masa. Okey, maksudnya macam ni secara mudahnya, apabila masa bertambah, apa perubahan yang berlaku kepada sesuatu objek atau perkara. Okey, untuk lebih mudah, kita tengok contoh ini. Okey, ini ialah aiskrim. Okey, aiskrim ini, apa yang berlaku pada aiskrim ini? Jadi, kita boleh katakan di sini ialah apabila masa bertambah, okey, saiz aiskrim semakin mengecil. Okey, berdasarkan ayat ini, kamu masih ingat tentang akronim UPM tadi? Okey, UPM tadi iaitu, cikgu hanya terbalikkan sahaja M ialah masa. Masa bertambah. P di sini ialah parameter. Parameter iaitu saiz aiskrim. Dan apa yang berubah? Dia semakin mengecil. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Masih contoh aiskrim juga. Apabila masa bertambah, kamu boleh tengok tadi parameter contoh yang cikgu berikan tadi ialah saiz. Okey, selain daripada saiz, apakah parameter di sini? Okey, betul. Di sini kita boleh lihat ialah parameter di sini ialah bentuk aiskrim berubah menjadi menjadi tidak sekata. Okey.
Okey, seterusnya untuk tugasan kamu pada hari ini, yang pertama, tulis nota kamu sendiri dalam nota sains. 1. Tulis apa yang kamu faham tentang menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang kedua, kamu perhatikan fenomena atau kejadian di sekeliling kamu. Okey, yang ketiga, berdasarkan apa yang kamu perhatikan tadi, kamu tuliskan pemerhatian kamu. Dan yang keempat, tuliskan perhubungan ruang dan masa. Itu kamu menggunakan kaedah UPM, iaitu apa yang berubah, perimeter dan juga masa. Okey, jadi apabila kamu, okey, contoh, mungkin kamu kurang faham. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, contoh tentang, okey, sekarang di dapur kamu. Okey, contoh ada ais. Okey, ais. Okey, contoh ais. Okey, cikgu bagi contoh cube ais. Okey, jadi kamu buat apa? Okey, cikgu bagi contoh cube ais. Contohnya, apabila masa bertambah, bentuk cube ais semakin mengecil. Okey, itu satu contoh. Okey, contoh yang kedua. Okey, kamu pernah makan roti, betul? Okey, jadi roti kita buat, jadikan dia, sebelum jadi roti, dia jadi dough. Okey, jadi kita memulakan dengan ayat, apabila masa bertambah, okey, saiz dough semakin membesar. Okey, jadi kamu tak semestinya terikat dengan contoh yang cikgu berikan tadi, dan kamu boleh nyatakan apa sahaja fenomena atau kejadian di sekeliling kamu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, cikgu harap kamu faham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.